Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Apa khabar? Alhamdulillah kita dapat bersua sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di seluruh dunia. Okey, dan untuk hari ini syarikat yang kita akan review ataupun untuk kita go through dia punya annual report adalah berkenaan dengan syarikat Adidas, salah satu jenama yang saya rasa cukup popular di kalangan penggemarnya, okey, dan juga penggemar sukan, especially di seluruh dunia. Okey, so tajuk kita berkenaan dengan annual report syarikat Adidas untuk tahun kewangan 2020. Okey, so seperti biasa kongsikan, okey, so please kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda agar mereka dapat join bersama dalam sesi ini, insya-Allah. Dan sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, so please komen dengar. Dan sekiranya anda boleh nampak skrin saya, so please komen nampak. Okay, so let me test my device. Alhamdulillah semua nampak okay, dan hopefully hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Okay, sebelum bermula, sebagai disclaimer, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing. Okay, so please take note on that. Dan sekiranya anda memerlukan nasihat pelaburan, so please dapatkan daripada mereka yang berlesen dan juga bertauliah. Baik, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada yang turut serta dalam sesi hari ini. Dan jutaan terima kasih kepada yang dah kongsikan video ini kepada di wall anda ataupun link ini kepada rakan-rakan mungkin dalam WhatsApp ataupun Telegram group dan sebagainya. Mungkin ada yang first time jumpa saya, nampak saya ni, so izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Nama diberi Ahmad Arif bin Zulkifli, merupakan lulusan ijazah sarjana muda dari UiTM dalam bidang civil engineering, dan currently saya memiliki professional qualification sebagai Syariah Registered Financial Planner bersama dengan MFPC, dan currently memiliki 2 jenis license iaitu FPMR bersama dengan SIDC dan juga Unit Trust License bersama dengan FIMM. Currently bekerja bersama dengan The Sophisticated Investor TSI dan juga sebagai Financial Consultant bersama dengan Philip Mitchell Berhad dan juga sebagai Senior Marketing Representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sdn Berhad. Antara pencapaian saya sepanjang tahun 2021, Alhamdulillah, merupakan Million Dollar Producer MDP dan juga sebagai Top Producer bagi TSI Group untuk tahun 2021 bagi kategori MR, dan juga sebagai Top Producer untuk TSI Group bagi 2 jenis kategori iaitu PMA dan juga PMAT untuk beberapa bulan, antaranya bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. So Alhamdulillah. So mari kita mulakan sesi kita yang utama berkenaan dengan annual report syarikat Adidas. I think satu brand yang cukup popular di seluruh dunia. Sebut saja Adidas, pasti antara kita mungkin ada pernah memiliki salah satu produk keluaran Adidas ini. So ini annual report untuk tahun 2020 bagi syarikat Adidas. Untuk tahun 2021 masih belum dikeluarkan. So nanti kita dah keluar, nanti mungkin kita akan go through yang the latest bagi tahun 2021. Reportnya agak tebal. Total pages 316 pages. Dia taklah seperti US stocks yang mana 100 pages saja. Yang ini macam Malaysia stock lah. So kalau blue chip tu memang 300 pages ke atas. Syarikat ini so far didagangkan di Germany, di stock exchange di Frankfurt. So dia sebab tu report dia tak follow yang macam Nasdaq ataupun US punya stocks yang 10k tu. So ini untuk pasaran saham dia lah di Frankfurt tu. So dia guna guideline daripada sana. So anda boleh go through bahagian
mukadimahnya ni. So page ketiga ni di bahagian table of content. Okay, so anda boleh just go straight into the points yang mana anda nak tengok. So agak tebal, 316 pages kat sini. Okay, so yang baiknya adalah page keempat terus dia bagi dia punya financial highlights untuk tahun 2020. Okay, so sebelum dia memperkenalkan syarikat, mungkin sebab orang dah kenal lah business dia. So this go straight into the financial highlights untuk tahun 2020. Yang mana dekat sini kita boleh nampak in term of financial dia bagi 2 tahun, 2020 juga 2019, dan kita boleh nampak perubahan dekat situ. So dari segi net sales, sales bagi tahun 2020, jumlah jualan bagi syarikat Adidas global, this is untuk international, worldwide semua adalah 19.8 billion. This one dalam euro, so nampak kat sini simbol euro, so dia bukan US dollar. Yang ini dalam euro sebab ialah dia duduk kat EU, so dia gunakan euro lah. 19.8 billion as compared to 2019 23.6 billion. So ada pengurangan in term of sales pada tahun 2020 sebanyak negatif 16%. Okay. Kemudian kita boleh nampak lagi dekat sini on net income attributable to shareholders tahun 2020 sebanyak 432 juta as compared to 2019 1.9 billion euro. So ada pengurangan negatif 78% dekat situ. So banyak pengurangan bagi tahun 2020 in term of dia punya net income attributable to shareholders. So daripada 1.9 billion turun kepada 430 juta ataupun 0.432 billion euro. Okay, so nanti kita akan lihat kalau dia ada explain kenapa ada drastic changes in term of dia punya profit bagi tahun 2020. But kita pun dah tahu in general tahun 2020 was COVID, berlakunya pandemic, kemudian ada lockdown dan sebagainya. That is on general lah. But ada business yang is doing well, yang grow, malahan yang meningkat dari segi dia punya profit. But of course ada juga business yang mengalami pengurangan, mengalami masalah dan sebagainya. Okay. So ini di bahagian financial highlights dia pada page keempat dia bagi. Kemudian kita moving on to page yang ke 8. So page ke-8 is the letter from the CEO, ataupun kalau kat Malaysia kita panggil dia punya address lah, ataupun comments daripada dia punya CEO ataupun MD. This one is CEO Adidas, Casper Roasted. Okay, saya harap saya pronounce dengan betul. Okay, namanya kalau salah minta maaf. Ni CEO-nya. 20 was a year like no other. Despite all the challenges, we use this year to make Adidas a better company. Okay, so itu tagline dia untuk tahun 2020. Bagusnya report ni sebab dia keluarkan dalam bahasa Inggeris lah. Kalau dia keluar bahasa Germany tu memang saya tak boleh baca langsung lah. So reportnya dikeluarkan dalam English, so everyone ataupun most of the people can read and understand. Alright. Kemudian page okay, nampak guys ni berkenaan dengan 2020. Okay, when we started out, we looking forward to a great year of sport with the Euro, yang suppose memang happen in 2020, tapi dia postpone kepada 2021, but still unique guna nama Euro 2020 lah. Kemudian Olympic Games in Tokyo pun terpaksa dipostpone. And with the strong development Adidas has seen over the last 4 years, we were well on track on achieving all the long-term targets we have set in our strategy creating new. Okay. Kemudian yang ni COVID strikes, banyak bisnes yang terpaksa tutup, operasi yang tak boleh berjalan dan sebagainya. Okay. So a little bit background berkenaan dengan apa yang berlaku pada tahun 2020. Okay, seterusnya dekat bawah ni dia bagi summarize in term of exceptional growth in term of e-commerce. So ada peningkatan dari segi e-commerce untuk syarikat Adidas. Overall, the global pandemic accelerated our focus on digital. We took decisive action to focus on digitalization by moving available inventory to e-commerce, invested in agile digital content studio, shifted marketing resources and tech budget towards digital, and made sure our day-to-day decisions are data-driven with a clear focus on consumer insight trends. As a result, our e-commerce business was up
53%. So dia punya e-commerce income ataupun revenue meningkat 53% on a currency neutral basis for the full year, exceeding 4 billion euro for the first time in the history of our company. So first time. So mungkin dulu sebelum ni business ni mainly datang daripada brick and mortar. Orang pergi ke kedai membeli, test baju, test kasut, test luar dan sebagainya. So but during pandemic, dia punya e-commerce grow exceptionally 53% meningkat. Okay. Kemudian apa lagi tambah? Okay, continue investment in sustainability. Sustainability is internal part. Okay, we continue to invest in sustainability initiative in 2020. We significantly broadened our range of sustainable products and are ahead of our plan to have virgin polyester removed from our products by 2024. So dia nak remove kan polyester dia tak nak pakai dah polyester ni by 2024. Tak lama lagi As part of our partnership with the Environment Organization Pali for the Oceans, we produce 15 million pair of shoes using recycled plastic waste collected from beaches and coastal regions. We expanded our vegan product offering and completely banned the use of fur. So fur pun tak pakai. Dan satu lagi, dia dah gunakan plastik, menggunakan barangan recycle plastik ni dah menghasilkan 15 juta pasang kasut. Untuk ni throughout dia punya record lah menggunakan recycle plastik. So kalau anda beli kasut Adidas, anda nampak ada certain model, bukan semua model ada certain model yang ada tulis Pali Pali tu maknanya dia guna recycle lah produk tu. Okay, that is one of the dia punya initiative in term of environment. At our corporate sites, we operate modern facilities to generate environmentally friendly energy. We are also working closely with our suppliers to implement climate and environmental protection measures at their sites. Our objective to reach climate neutrality by 2050 globally. Okay. Nanti mungkin kita akan go through lebih details berkenaan dengan dia punya environmental initiative pada bahagian report yang di bawah nanti. Okay. Alright, apa lagi yang ada? This one to Outlook 2021 dan sebagainya. Okay. Page ke-14 adalah dia punya executive board members, semua dia punya jawatan-jawatan top management dia dan juga board director, dan juga sedikit background mereka dah boleh baca dekat sini. Kemudian bersambung dengan supervisory board, siapa dia punya itu, namanya siapa, join since bila dan sebagainya. Okay, ini board report. So agak tebal bahagian board report ni because dia very details penerangan mungkin perincian yang dia bagi tu. In term of attendance bila join, berapa kali datang meeting, itu yang biasalah nampak. Tapi dekat sini dia punya elaboration dengan lebih details lagi. Declaration on Corporate Governance. Okay, ni kalau ESG ni, yang ni G lah, bahagian 4G tu, on the governance part. Dia mention kat sini. Ini pun tebal bahagian ni, on the governance part. Anda boleh go through pada bahagian ni. Okay, compensation report. Okay, pun dia bagi dia punya board member, berapa dia bayar, berapa benefit yang dia in term of compensation dan sebagainya. Dia bagi transparent, dia tunjuk kat sini. Kalau anda nak tengok berapa pendapatan CEO dia, anda boleh tengok kat sini lah. Dia ada LTIP. LTIP is a long term, long term incentive plan. Company saya kerja dulu adalah benda ni, LTIP. Tapi lepas tu dah ni dia dah tarik balik. Okay. Okay, performance bonus. Berapa banyak dia bagi performance bonus untuk dia punya top management. Okay, bonus. Kemudian performance criteria dekat mana, dia punya rating, scoring in term of performance pun dia bagi performance, degree of target achievement. So setiap orang tu dia bagi siap scoring dia berapa. Okay. So this is very performance based punya dia lah, rewards. Okay. Alright, apa lagi kita nampak kat sini? Pension commitments, semua ni bahagian board dia, yang bahagian top management dia, apa dia bagi sebenarnya. Okay. Contoh tengok ni dia punya CEO,
Total compensation dia punya fixed compensation is 2 million. Okay, tu punya benefit lain-lain campur-campur, LTIP lah, whatever benefit yang ada, total 5.7 juta euro setahun. Okay, so berapa gaji kita? Kita compare dengan dia lah. This one is CEO level, 5.7 juta euro. Dia jangan convert ke ringgit lah, sebab dia duduk sana. Okay, semualah CFO dia, dia bagi dia punya HR, head of HR, semua dia disclose berapa dia punya income. Malaysia pun actually dia bagi benda-benda macam ni. Alright. Kita beralih kepada page yang ke-63. This is on dia punya share. So dia bagi in term of performance, pergerakan dia compared to DAX30. Okay, kemudian in term of dimasukkan Adidas AG dah included into STOXX Euro 50 Index. So dia dah masuk dalam index pada tahun nanti 2020 lah, September 2020. So dia dah masukkan dalam tu. Dan juga dalam indeks MSCI untuk World Textile, Apparel and Luxury Goods Index. So kompetitor dia dekat US, Nike lah, yang biasa kita tahu. Kalau Adidas dengan Nike lah compete. So Adidas listed di Germany, Nike listed di US. So lain ni lah, lain stock index. Okay, bawah ni dia bagi in term of growth, performance stocks dia ataupun pergerakan harga saham dia bagi 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dengan 10 tahun. Kalau di US normally kita nampak comparison dia bagi 5 tahun saja. So maybe kita tengok yang 5 tahun lah. So Adidas dah grow 231% dalam masa 5 tahun yang lepas. This is as of yang 2020, as of 31st December 2020. DAX hanya 28, Euro Stocks is 9% saja, manakala MSCI World Textile and Apparel Luxury Goods 106. So kalau in term of comparison kepada dengan yang 3 lain ni, so dia menang lah, dia paling tinggi growth. So 10 tahun pun ada 500% peningkatan daripada dia punya share price. Bawah ni on 5-year share price movement. So yang ni bagi dalam graph. Ni number of pertambahan, dividen berapa dia bagi dan sebagainya. So tengok kat sini, Adidas intend to resume dividend payment. So nampaknya memang dia ada bagi dividen lah untuk syarikat Adidas ni. So dia bagi berapa untuk 2020? 3.85 euro untuk tahun 2020. Alright. Seterusnya page ke-65. Dia mention kat sini dia dah stop share buyback. So dia tak ada buat share buyback since March 2020. Kemudian bawah ni on the strong international investor. So siapa pemegang-pemegang saham Adidas ni? Kalau kita nampak dekat sini, based on our share register, we estimate the Adidas AG currently has more than 115,000 shareholders. Dia ramai 115,000 pemegang saham. So ada peningkatan daripada 2019 hanya 90,000. So tahun 2020 dia 115,000. In our latest ownership analysis conducted in January 2021, we identified almost 100% of official shareholding. Institutional investor represent largest investor, group holding. So paling besar pemegang saham ni adalah pada institutional investor, institutions. Kedua oleh private investor and undisclosed holding. So private investor 11%, manakala 3% oleh company shares, daripada treasury share. So yang ni treasury share. So 86 by institutional investor. So banyak pegang institutional investor. Even kalau contoh anda beli ataupun anda melabur dalam unit trust, so anda boleh tengok sebenarnya untuk global fund, ada tak listed company tu dekat Adidas, Nike. It's very common lah kalau mana-mana funds yang di peringkat global. So memang ada lah normally di top ataupun kita so-called blue chips stock ni memang akan ada lah. But how much dia punya tu stocks dan juga dia exposure lah, dia depend on the exposure. Kalau dia US centric, dia mungkin 70%, 80% kat US. Ada country tu mungkin dia tak
tak banyak sangat lah. Okay, sebab yang ni Adidas listed dekat Germany. Kemudian page ke-66, okay, yang ini dibagikan shareholder dia daripada segi geografi ataupun region. So the biggest investor datang daripada mana? Daripada North America. Okay, so North America meaning US, Canada lah. So 35%. Alright, so paling besar. Yang kedua terbesar datang daripada UK dan juga Ireland, 26%. Continental Europe is 24%. Germany 11%. Okay, rest of the world 3%. So even though syarikat ni lah syarikat Jerman, didagangkan di Frankfurt, tapi Germany punya shareholder hanyalah 11%. Manakala yang paling besar memang datang ke US. Okay, so US mungkin daripada institution lah. All the institution punya fund tu memang invest ada dekat sini. So ada, that's why nampak 35%, paling banyak. Okay, kemudian kat sini on the analyst punya rating pun dia bagi, berapa harga yang sesuai untuk Adidas ni. Right. Kita balik kepada page 69 on the strategy. Okay, ini dah strategi dia, bagaimana dia nak kembangkan syarikat. Before this, dia dah ada strategi creating the new, tapi yang ni dah berakhir lah sebab dia since 2015 sehingga 2020 saja. Okay, so this is yang apa yang dia dah buat before this. Okay, boleh go to kat sini. Nampak dia punya antara produk yang dihasilkan. Okay, ultimately in financial ambition for 2020, we not meet due to impact of global coronavirus pandemic. Aside from financial, we execute the three strategic choice of creating new as induced in March 2015: speed, cities and open source, all the way to the finish line of the strategic cycle. As a result, we not only establish a new iconic product franchise such as Ultra Boost and NMD. Okay, so Ultra Boost dan NMD adalah hasil daripada this dia punya strategi daripada 2015 hingga 2020, but also build a scale innovative capabilities, many of which did not previously exist in our industry. This include the groundbreaking partnership with Parley for the Oceans and Carbon, the creative collaboration with Kanye West, okay, yang ni untuk Yeezy punya produk, dan juga Pharrell Williams. Pharrell Williams memang produk dia human race kata saya, dan juga Beyonce. The shortening of lead time through the speed enable ranges and the creation of end-to-end consumer ecosystem in global mega cities. Okay, so itu antara hasil produk dia apabila dia melancarkan strategi 5 tahun sebelum ni. Ultra Boost, NMD, Kanye West, Pharrell Williams dengan Beyonce is all dalam perancangan tersebut. Alright. Seterusnya dia boleh nampak dekat sini juga dia punya purpose, mission, attitude. Okay, apa purpose sebenarnya Adidas? We will always strive to expand the limits of human possibilities, to include and unite people in sport, and to create a more sustainable world. Okay, so ini purpose utama dia, meningkatkan human possibilities, meningkatkan kebersamaan, unites people in sport, and juga creates a more sustainable world. Our mission, to be the best sport brand in the world. Okay, our attitudes, impossible is nothing. This is dia punya tagline lah. Dekat kalau produk dia tu Adidas, impossible is nothing kan. Kalau Nike, just do it. Okay, new strategy, own the game for the period until 2025. Okay, so ke depan untuk sehingga tahun 25, dia punya strategi ataupun tag code name nya adalah own the game. Sport in Adidas, past, present and future. Own the game puts the consumer at the heart of everything we do and is brought to life by our people. Our strategic focus is on increasing brand credibility, elevating the experience for our consumer, and pushing the boundaries in sustainability. The execution strategy is enabled by the mindset of an innovation across all dimensions of our business as well as our digital transformation. We own the game and we drive significant growth. Okay, so centric dia, macam ni mata mata Sharingan. Okay, so consumer centric is the focus. Kemudian throughout dia punya people, digital dengan innovation, dekat ke arah growth. Pada yang sama, of course, fokus Adidas adalah daripada segi sports, games dan sebagainya. Okay, apa lagi? Kita nampak kat sini.
Page ke-72, okay, berkenaan dengan the sustainability. This is all the sustainability yang dia creates ataupun initiates by Adidas. Anda boleh nampak kat sini. We committed to reduce CO2 footprint of our product offering as we work to reach climate neutrality by 2050. We will achieve this through initiative, okay, such as driving zero carbon within our own operations and promoting environmental programs along our entire value chain in close cooperation with our supplier, okay. Ini innovation on digital, financial ambition for 2025. Okay. We expect to expand our gross margin to a level of between 53 and 55 and our operating margin to a level between 12% and 14%. Grow our bottom line sustainability. We plan to grow our net income from continuing operation by the average of between 16 and 18 per annum in our 4-year period between 2021 and 2025. Okay. Alright. So ini semua perancangan menjelang tahun 2025 yang dah start pun since 2021 sehinggalah tahun 2025. Okay. Alright, so jangan lupa Reebok sebelum inilah. Sebelum ni Reebok adalah juga di bawah Adidas so tapi I think last year ada announcement yang dia nak jual Reebok tu. So saya tak tahu perkembangan latest dia dah jual ke belum, but untuk tahun 2020 Reebok tu masih ada dan semua sales Reebok dimasukkan sekali dia consolidate dalam report untuk Adidas daripada Reebok punya sales. Alright, okay, so ni innovation yang baru Adidas 4D. So anda nampak sekarang ni memang kalau Adidas, kasut Adidas yang baru tu macam 4D punya printed dia macam dia punya outsole tu memang rare sikit lah 4D. Guna energy roads, okay. Made to be remade, okay. So this is one of the punya ni lah, digunakan apa tu, when it's come to dealing with plastic waste just moving it to another place is the problem, not solutions. Therefore we started the Futurecraft.loop journey in 2019 as we drive forward our mission to end plastic waste. So this is one of the initiative yang mana mereka menggunakan plastic waste. In 2020 we introduced Loop Generation 3 as we took our latest Futurecraft.loop shoe to consumer during the Adidas Creator Club week in October, where we made the shoes available to the public for the first time and invited 1,500 Creator Clubs members to take part. Okay, so masa ni di launch tahun 2019 untuk menghapuskan masalah plastik waste di dunia ni sebenarnya. So ini antaranya yang tadi tu menggunakan Pali Ocean plastik ni. Product made of Pali Ocean focus on both our needs for our athletes by living up their performance promise and on the needs of the world by helping to protect our ocean from plastic pollutions. We have taken sustainability to the products level and continue to roll out across the product portfolio. In 2020, we made more than 15 million pair of shoes containing Pali Ocean plastic, which means that by end of 2020, Adidas made total more than 30 million pairs of shoes with Pali Ocean plastic. Okay, so dah hasilkan lebih 30 juta kasut, pasang kasut yang menggunakan ataupun dengan usaha sama Pali Ocean plastic ni. Dan yang ni Prime Blue ataupun Prime Green, okay, Prime Blue Prime Green is technical material made in part with Pali Ocean plastic. Okay, so kalau anda beli kasut Adidas tu nampak yang ni Prime Blue ke Prime Green, ni gunakan plastik lah. Maknanya digunakan daripada recycle plastik. Okay. Seterusnya kita beralih ke page 80 untuk melihat in term of sales channel. Okay, so ini di pecahan dia punya sales tu datang daripada mana. So untuk tahun 2020 main masih datang daripada wholesale. So wholesale masih dominate
dia punya total sales iaitu 59% disumbangkan daripada wholesale market. Okay. Manakala untuk e-commerce contributed 21%, dan juga untuk own retail 20%. Ini kedai dia sendiri, wholesale ni dia jual kepada pihak ketiga lah yang akan memasarkan. Contoh macam sport direct ke Food Locker ke dan sebagainya lah yang itu. So yang e-commerce dia punya sendiri. Dua ni daripada dia direct to consumer. Yang ni melalui kepada pihak ketiga. Alright. Okay, ni e-commerce yang kita nampak dah explain kat belah atas berkenaan memang ada growth daripada segi e-commerce dia. This one retail, currently dia ada lebih 2,500 retail yang ni kedai dia sendiri di seluruh dunia. Manakala wholesale yang mana main sales dia datang daripada wholesale lah. Right. Kemudian store by brands. Okay, so brands yang kat sini multiple brands ada 1126, Adidas 1097, Reebok ada 233. Store by concept. Okay, ada jenis factory outlet, concession corners dengan concept store. Ni pecahan-pecahan untuk kedai fizikal dia. Right. Page yang ke-84. Okay. Basically Adidas memang outsource 100% untuk production kepada independent manufacturing partners. Lebih kurang macam Nike juga. So dia tak ada kilang sendiri, memang dia outsource kepada third party ataupun dipanggil independent manufacturing partners ni. 100% semua produk dia kepada syarikat di luar. Untuk as of 2020 dia ada lebih kurang 132 independent manufacturing partners. So banyak juga kilang yang dia outsource. Ada 132. Yang mana 132 daripada 132 tu 68 68% datang daripada Asia. So 68 memang basically banyak daripada Asia country lah. Okay. This is in term of the relationship, berapa lama dah dia ni berusaha sama dengan syarikat Adidas ni. Ada yang less than 10 years, ada yang dalam 10 ke 20 tahun, ada yang lebih daripada 20 tahun relationship. So memang dah lama lah dia buat produk Adidas ni. So antara negara yang digunakan ataupun yang menghasilkan ni adalah of course Vietnam lah. Kita tahu Vietnam ni untuk produk Nike yang kita tengok dia tu pun memang dia paling besar juga. So Vietnam antara yang terbesar untuk Adidas dari segi manufacturer dia, yang mana dihasilkan 97% footwear was produced in Asia. Vietnam represent our largest sourcing country with 42% of total volume. So 42% dihasilkan oleh Vietnam, followed by Indonesia 29% dan China 15% saja. Okay, so masih Vietnam dengan Indonesia. This is developing country yang sedang dalam fasa pembangun yang cukup laju yang which is kita memang tak boleh nak compete lah. At this level kita memang tak boleh compete lah. Okay, so Vietnam 42%, Indonesia 29% dan China hanya 15% sahaja. Okay. So itu untuk kilang. Kemudian Cambodia bagi apparel yang paling besar. Tadi tu untuk footwear, yang ini untuk apparel, pakaian dan sebagainya. Cambodia 22%, Vietnam 21%, China 20%. Okay. Manakala untuk accessories and gear, yang ini masih dominan di China. Okay, so China menghasilkan lebih kurang 36%, Turki 21% dan Pakistan 16%. This one untuk accessories yang gear lah. Termasuk mungkin nak menghasilkan bola. Bola tu memang banyak hasilkan macam kat Pakistan kan, kat Turki dan sebagainya. Okay. Yang bawah ni dia bagi dalam bentuk chart so nampak lebih mudah berapa persen setiap produk. So ada 3 main kategori: footwear, apparel dan juga accessories and gear. Okay. Dan ni untuk production dia. Right. So nampak guys, ni production paling banyak tahun 2019 lah. Tahun 2020 tu memang nampak ada slide ada drop sebenarnya. Okay. Alright, so kita move on to page yang ke-90.
Kita tengok 94 apa ada kat sini. This is bahagian HR So kita nak tengok kat sini apa benefit yang ada ataupun kelebihan bekerja di Adidas ni. Okay, this is antara benda yang ada. Work-life integrations. Dia ada bagi child care yang mana dekat HQ dia boleh bawa anak In addition to providing flexible working opportunities such as works from home and sabbaticals, we cater for family-friendly environment and infrastructure. At our headquarters in saya nak sebut ni Herzogenaurach. Macam itulah bunyinya we offer parent-child offices and provide for child care facilities. The Worlds of Kids offers space for 270 children and includes an outdoor groups and ad hoc child care to support parents in emergency situations and during transition phases and short-term assignment during school holidays dan sebagainya. Okay, so dia boleh bawa anak pergi office dekat HQ dia. Alright. Kemudian ada parental leave, ada flexible works, ada healthcare program, apa dia bagi, crisis management team, HR training alignment, retail, learning, dia bagi juga performance management, bagi rewards tu apa ada kat dalam dia, seperti bonus, profit participant program, long term incentive plan, LTIP for 1K, Adidas stock purchase plan. So ni antara benefit ataupun rewards yang diberikan kepada employees Adidas. So termasuk juga stock purchase plan. So boleh beli stok dia sendiri dengan harga biasanya diskaun lah. Alright. Apa lagi yang kita boleh nampak kat sini? So total employees untuk Adidas as of 31st December 2020 adalah seramai 62,285 orang. So ada pengurangan sikit in term of employees as compared to 2019. Okay. Okay, so ini pecahannya, lelaki berapa orang, perempuan berapa orang. So mainly female female 55%, male 45%. Management position, female 35, male 65. Okay. Di pecahan ikut country. Okay, so paling banyak sebenarnya pekerja dia ada kat mana? Okay, so Adidas ni sebenarnya pekerja dia paling ramai ada dekat Asia Pacific. Okay, 26%. So sebenarnya Adidas hire ramai orang kat Asia Pacific 26%. Nanti kita akan tengok kenapa. Okay, so 26% dekat Asia Pacific. Kedua, dekat this one group function tak ni 26 bawah sikit apa North America. Okay, North America 15, Europe 11, Russia 13%, Europe 11%, Latin America 7, emerging markets 6%. Okay, ni employee splits. Kemudian by function. Okay, so paling ramai sebenarnya bekerja pada bahagian own retail memang kerja dekat retail store dia. Sales 3,000, logistik 8,000, marketing 6,000, central admin 5,000, production 521, R&D 973, IT 1,400 orang. Okay, so ni pecahan in term of operation dekat mana staff tu dia di positionkan. Okay, sustainability approach, material. This is on the sustainability parts. Anda boleh go through ada untuk yang berkaitan dengan UN punya dia lah, UN goal sebagainya. Tadi kita dah tengok produk dia memang dihasilkan daripada bahan terbuang. Kemudian yang ni bahagian untuk sustainable cotton. Okay. Adidas has steadily increased the sourcing for cotton according to the Better Cotton Initiative throughout the last several years and already managed to source 100% sustainable cottons by the end of 2018. Okay, so Adidas menggunakan sustainable cotton. Okay. Apa benda sebenarnya sustainable cotton ni? Okay. Better Cotton Initiative aim to reduce the use of pesticides, promote efficient water use, crop rotation and fair working conditions, and strive to transform cotton production worldwide by developing better cotton as sustainable mainstream commodity. Okay. Recycle polyester yang tadi kita nampak yang prime blue, prime green tadi, Poly Oceans ni dah hasilkan 15 juta pasang kasut.
waste and packaging, circular business solution dan lain-lain. Right, so kita move on kepada page 133. Kita tengok in term of sales. Mana penyumbang negara yang paling banyak menyumbang sales untuk Adidas ni? Kita tengok. Sebentar. Okay, so kalau nampak dekat sini, yang ini net sales dia untuk 5 tahun kepada itu untuk 2020 memang berkurangan daripada tahun 2019. Malah sebenarnya berkurang lagi kalau compare dengan 2018 juga kurang, 2017 juga berkurang. Dari segi segmen ataupun geografi dia datang daripada mana sales dia. So main ataupun the biggest contributor bagi sales Adidas datang dari Asia Pacific, iaitu lebih kurang 6.5 bilion euro datang daripada Asia Pacific. So mungkin disebabkan itu pekerja atau kita nampak employee dia paling banyak di Asia Pacific lah. So 6.5 bilion datang daripada Asia Pacific. North America kedua Euro 5.3 bilion, North America 4.7 bilion, kemudian Latin America 1.1 bilion dan lain-lain. Okay, so China nampaknya mungkin tak suka Adidas. Pasaran China macam ini macam tak nampak lah. Mungkin sebab dia dah masukkan sekali dalam emerging markets ni. Ataupun mungkin Asia Pacific. Kalau dia tak pecahkan ikut country. Sebab kan? Okay. Itulah. Tak apa. So kita bagi yang ni lah. So Asia Pac mungkin dah termasuk kat sini semua China is 6.5. Okay. So pecahan daripada segi sales untuk produk mana yang terjual paling banyak? So yang paling banyak terjual adalah footwear, all di kasut-kasut lah, boots ke, kasut ke, apa yang berkaitan kat kaki tu, yang dipakai oleh kaki, yang itu paling tinggi, iaitu contributed 11.1 bilion euro. Apparel kedua 7.6 bilion dan aksesoris tinggi hanya 1.0 bilion 1 bilion saja bahagian aksesoris. So footwear masih even 2019 pun footwear paling tinggi, apparel kedua dan aksesoris dan gear yang ketiga. Okey. Orang suka kasut lah tu kita nampak Nike pun sama trend dia. Footwear dia paling banyak contributor, apparel second dan dengan aksesoris dia yang paling sikit. Okey. Alright, apa lagi yang kita boleh nampak? I think this is last part Kita tengok sikit bahagian cash dia kalau nampak kat sini. On the consolidated on the statement of financial position. So asset dia ada 21 billion euro. Okay. So cash and cash equivalent ada 19% dalam tu. Cash and equivalent ada 19% dalam tu. Account receivable, inventory, fixed. Okay, lain-lain. So cash and equivalent up 80%. Meningkat 80% daripada tahun 2019 kepada 3.99 bilion. So dia ada 3.99 bilion euro untuk cash and cash equivalent dia. So meningkat mainly disebabkan apa? Sebab dekat sini mainly being cash generated through the placement of bond. So dia ada issue bond untuk amounting 1.5 billion euro. So dia issue bond. Kalau Islamic panggil sukuk ini bond. Okay. Okay, dan di bawah ni anda boleh go through dengan lebih details all the financial punya highlights. Alright, so I think that's all from me untuk annual report bagi syarikat Adidas kita pada hari ini. Dan sebelum berakhir, saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan satu bentuk ataupun servis yang disediakan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd, iaitu private mandates, yang mana untuk private mandates bagi Quant Global adalah bagi tujuan melabur saham di peringkat global, yang mana clients ataupun investor tak perlu buat apa-apa, serahkan semuanya kepada fund manager, iaitu Phillip Capital Management Sdn Bhd, bagi menguruskan pelaburan saham mereka di peringkat global. So yang ini Quant Global akan melabur dalam saham-saham yang patut syariah, dan dia akan uruskan semuanya untuk anda. Untuk buat rebalancing, selection of stock, buat analisa, buat kajian dan sebagainya, semua akan diuruskan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd. So apa anda perlu buat? Anda perlu hanya suntik modal dan anda boleh relax, sit back, relax and let the Phillip Capital uruskan
pelaburan saham anda. Sekiranya anda berminat untuk dapatkan maklumat dengan lebih lanjut, anda boleh PM saya, okey, boleh kontak saya sama ada melalui messages ataupun boleh klik link yang saya berikan, nanti boleh terus bertanya kepada saya berkenaan dengan servis yang disediakan ini. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi. Thank you so much kerana anda join. Jutaan terima kasih yang dah kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.